أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi dikurniakan dengan berbagai-bagai kesempatan dan berbagai-bagai nikmat dan kurniaan. Dan di antara nikmat dan kurniaan yang masih Allah kurniakan kepada kita ketika mana kita masih ada masa dan waktu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang ada ini dapat terus kita gunakan untuk kita berusaha dan berikhtiar mencari rahmah dan keredaan serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan, ada di antara perkara yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menjadi penyebab ataupun menjadi punca untuk kita mendapat rahmah, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita nak sambung membincangkan semula apa yang telah pun diperjelaskan oleh pengarang kitab yang kita gunakan ini, kitab yang menerangkan kepada kita tentang beberapa persoalan yang mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai panduan dan pedoman untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membincangkan tentang beberapa persoalan yang disebut sebagai halangan-halangan ataupun perkara-perkara yang biasanya menjadikan kita tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya kita mengetahui bahawasanya penciptaan ataupun Allah mencipta kita sebagai manusia adalah untuk satu matlamat dan satu tujuan, iaitu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga adalah perkara yang disebut dalam Al-Quran, kata para ulama, perkara yang telah pun kita perakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku untuk kita taat terhadap apa sahaja, melaksanakan apa sahaja perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, bila mana Allah uji kita dengan berbagai-bagai ujian dan juga berbagai-bagai persoalan, maka ada di antara kita yang tidak mampu, ada di antara kita yang terlupa, ada di antara kita yang tak perasan apa yang telah pun kita berikan sebagai pengakuan tentang bagaimana kita berjanji untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan oleh para ulama beberapa persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tersebut. Antaranya telah pun kita sebut hari itu tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai nafsu yang Allah kurniakan kepada ataupun dalam diri kita. Maka ini di antara halangan-halangan, di antara persoalan-persoalan yang di antara punca kata para ulama yang menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurniaan Allah tu kita kena tahu. Kita kena faham sesuatu yang sifatnya memberikan manfaat dan faedah kepada manusia.
Apa juga yang Allah beri pada kita, apa juga yang Allah kurniakan kepada kita, maka sifatnya untuk membantu kita, menolong kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlalai, lalu menyalahgunakan beberapa pemberian-pemberian, kurniaan-kurniaan dan juga nikmat-nikmat Allah, lalu menjerumuskan kita ke dalam suatu keadaan yang merugikan kita. Sama jugalah ketika mana Allah memberikan apa yang kita sebut sebagai persoalan nafsu tadi, satu sifat yang ada dalam diri manusia, satu sifat yang ada di dalam jiwa manusia, maka sebenarnya di sana ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita manfaatkan. Cuma kadang-kadang bila kita tersilap, bila kita tersalah, bila kita tak perasan, lalu kita menggunakan perkara ini di dalam melaksanakan apa yang menjadi maknanya larangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itulah kita akan maknanya berada di dalam keadaan yang rugi, dalam keadaan yang tidak dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan hari itu tentang bagaimana para ulama menceritakan kepada kita di dalam perkara ni ada beberapa tingkatan, ada beberapa peringkat yang kita sebut sebagai nafsu tadi. Kerana nafsu itu, kata para ulama, sememangnya ada dalam diri setiap daripada manusia, dan dia bersifat sebagai satu anugerah di antara nikmat, di antara pemberian, di antara kurniaan Allah dalam menanggani kehidupan sebagai hamba Allah, sebagaimana Allah mengurniakan akal untuk manusia berfikir dan merencanakan kehidupan. Jadi itu yang kita sebut tadilah, setiap apa yang Allah bagi ni ada guna dalam kehidupan kita, matlamatnya untuk membantu kita melaksanakan tuntutan kewajipan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nafsu ini sememangnya ada dalam diri kita untuk kita melaksanakan beberapa perkara yang berkaitan dengan kehidupan seperti makan, minum dan seumpamanya. Cuma yang menjadi kebimbangan adalah tingkat kawalan kita terhadap apa yang ada dalam diri kita sendiri. Persoalannya maknanya bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memanfaatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana apa? Kerana sifat nafsu ini sering terikat dengan perbuatan-perbuatan yang lebih cenderung kepada melakukan maksiat. Sedangkan kita tahu sebenarnya nafsu ini mempunyai banyak tingkatan ataupun banyak jenis. Sebagai manusia yang biasa, kita sering leka hingga terus-menerus melakukan kesilapan demi kesilapan. Maka oleh itu para ulama menerangkan, menjelaskan kepada kita agar kita dapat memahami beberapa tingkatan-tingkatan nafsu, agar mudah-mudahan kita sentiasa dapat berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ini yang disebut oleh para ulama, bahawasanya kebiasaannya lah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu itu lebih cenderung mengajak manusia untuk melakukan kejahatan. Namun di sana kita masih ada ruang untuk memperbaiki diri kita. Kerana nafsu tadi bukanlah dalam satu bentuk yang sama, tetapi di dalam berbagai-bagai peringkat, dalam berbagai-bagai bentuk. Lalu ketika itulah mudah-mudahan dengan kita memahami perkara ini, maka kita boleh berusaha untuk memperbaiki diri kita sendiri. Baik. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa yang terdapat dalam surah Ar-Ra'd pada ayat yang bermaksud bahkan sebenarnya telah pun diperhiaskan oleh iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya mereka terhadap Islam, dan mereka pula disekat oleh hawa nafsu mereka daripada menurut jalan yang benar. Dan ingatlah, sesiapa yang disesatkan oleh Allah dengan pilihannya yang salah, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi hidayah petunjuk kepadanya. Maka di antara ayat yang menunjukkan bahawa di antara orang yang menjadi kufur kepada Allah, yang tertipu dengan kehidupannya sementara ni, kerana mereka disekat oleh hawa nafsu yang ada. Tambah pula dengan mana kata hasutan iblis, dan seumpamanya, lalu menjadikan dia lebih jauh daripada mentaati perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah diceritakan oleh para ulama tentang
tingkatan-tingkatan ataupun peringkat-peringkat nafsu sebagaimana yang berikut. Yang pertama, ni jenis yang pertama, jenis yang biasa ni. Jenis mana? Jenis yang dinamakan sebagai nafsul ammarah. Nafsu yang mesti dikalahkan ialah nafsul ammarah, iaitu nafsu yang sangat-sangat mana kata mengajak manusia untuk melaksanakan kejahatan. Nafsu inilah yang mendorong manusia kepada kejahatan. Lalu orang yang memiliki nafsu ini dia akan berasa bangga kerana dapat melakukan dosa, bahkan berlumba-lumba dengan orang lain untuk menunjukkan siapa yang paling hebat, siapa yang paling banyak dalam melakukan maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan tentang sifat nafsu ammarah itu kepada kita dalam firman yang bermaksud, sesungguhnya hawa nafsu sangat mengajak kepada kejahatan. Dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-53, innan nafsa la ammaratum bisu. Maka ini yang pertama. Nama ini kata para ulama diambil daripada ayat Al-Quran yang menceritakan mengenai pengakuan isteri kepada seorang pemerintah di Mesir yang dinamakan sebagai Zulaikha atas kesilapan dan kesediaannya dan membuat pengakuan yang mana Nabi Yusuf AS bersih daripada sebarang keburukan dan kesalahan. Cerita ni dah ada dalam Al-Quran bagaimana diceritakan kisah yang berlaku ke atas Nabi Yusuf AS hasil daripada perkara yang kita boleh baca dalam surah Yusuf. Maka ini yang dinamakan sebagai sifat asal. Sifat asal nafsu itu sebagai ujian kepada manusia untuk melihat sama ada kita boleh taat ataupun kita boleh maknanya menjadikan nafsu ni tunduk untuk mengajak diri kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ia adalah nama bagi nafsu yang paling rendah. Diri di tahap ini disifatkan oleh Al-Quran sebagai yang menyuruh kepada keburukan dan juga kejahatan. Jadi jika sekiranya orang yang mempunyai nafsu ini sekalipun melakukan kebaikan, maka ia hanyalah bersifat sebagai topeng untuk menutup segala kejahatan. Maksudnya, diri manusia dikuasai sepenuhnya oleh unsur kejahatan sehingga manusia menjadi hamba nafsu, bahkan menjadikan nafsu sebagai Tuhan yang ditaati. Ini kita bimbang dalam keadaan kalau kita duduk tak ambil kira, tak ambil kisah dan membiarkan diri kita dalam keadaan begini, maka nafsu itulah yang nanti akan menjadikan kita sebagai hamba dia. Tersilap daripada sepatutnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba kepada nafsu yang ada. Yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat kepada golongan yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Bermakna apa juga kehendak diri dia, apa juga kehendak dalam jiwa dia, sama ada perkara tadi yang kebiasaannya menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan dia dulukan daripada melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Jadi manusia yang memiliki akhlak serendah ini, baginya nilai baik dan buruk tidak bermakna dan tidak penting. Orang yang ada makna kata nafsu macam ni, kalau kita ada contohnya lah, maka apa yang akan ada pada diri kita ketika mana kita melihat tidak ada lagi persoalan yang disebut sebagai nilai pahala dan keburukan dosa. Tak ada apa-apa. Apa yang kita buat kita tak ambil kira, berdosa ke, berpahala ke, Allah suka ke, Allah marah ke, tak ada apa. Kenapa? Kerana yang penting bagi diri dia ialah dapat memenuhi kehendak jiwanya, kehendak nafsunya sahaja. Manusia yang sedemikian akan jadi satu peringkat mendabik dada kerana berbangga dengan kejahatan dan yang dilakukan. Maka diri dalam peringkat yang terendah inilah yang diistilahkan oleh ahli kerohanian Islam sebagai nafsu itu sendiri. Jadi kebiasaannya nafsu ni merujuk kepada peringkat yang pertama, peringkat ammarah ini yang sentiasa mengajak kita menjadi hamba yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam keadaan itu ulama menerangkan kita tak boleh biarkan diri kita berada dalam keadaan macam ini, kerana keburukan yang terhasil lebih banyak daripada kebaikan. Lalu ketika itu kita kena mengalahkan, kita kena usaha memperbaiki diri kita, kita kena berusaha untuk kita mana kata naik ke tingkat yang satu lagi.
naik dalam ke peringkat yang seterusnya, mudah-mudahan kebaikan tadi akan dapat kita perolehi. Baik. Jadi yang keduanya apa? Maka yang kedua disebut sebagai nafsul lawamah. Naik peringkat yang satu lagi. Baik. Bila tu? Apabila nafsu ammarah itu dapat dikalahkan. Kalau kita dapat berusaha berhadapan, dapat berusaha mana kata dengan mengalahkan, dengan kita menghadapi sungguh-sungguh apa yang menjadi kehendak nafsu yang pertama tadi, maka ketika mana kita mampu untuk mengalahkan ataupun mampu untuk kita berhadapan dengan peringkat yang pertama tadi, maka kita akan naik ke peringkat yang kedua yang disebut sebagai nafsu lawamah. Jadi apabila nafsu ammarah itu dapat dikalahkan, maka seorang tadi akan berubah kepada suatu tahap yang bersifat yang dinamakan sebagai nafsu lawamah. Baik. Jadi bila mana sifat nafsu amarah tadi dalam keadaan menjadikan orang tadi dia tidak kira kata dosa dan pahala, dia tak nampak kata syurga dan neraka, dia tak nampak kata akhirat dengan dunia, maka bagaimana pula sifat orang yang ada nafsu yang macam ini? Yang ni Allah yang ulama terang nak suruh kita tengok diri kita masing-masing, bukan suruh tengok orang lain dah. Tak, tengok kita. Pasal semua ni ada benda yang sama. Allah kurniakan nafsu kepada diri kita. Lalu kita nak tengok, berpandukan kepada penerangan, berpandukan kepada penjelasan tadi, kita duduk di tahap yang mana, dengan harapan mudah-mudahan kalau kurang kita boleh perbaiki, kalau dah mana kata elok kita boleh teruskan. Kenapa? Kerana semuanya bermatlamat untuk kita mencari rahmah dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka orang yang dalam peringkat ini, maka dalam diri dia tadi sudah ada bunga-bunga kesedaran, keinsafan. Dia sedar kejahatan tu dosa dan kebaikan itu pahala. Ada dalam diri dia tadi keinginan untuk berbuat kebaikan, tetapi masalahnya tak kekal lama. Dia dah kejap-kejap aja. Jatuh, waktu jatuh dalam kejahatan dia berasa resah dan dalam keadaan tidak tentu arah, walaupun dia berasa seronok dan puas dengan kejahatan yang dia buat, tetapi hati tadi menderita dengan kejahatan, rasa berat untuk keluar daripada kejahatan. Maka ini peringkat orang yang baru mendapat mana kata hidayah, baru menginsafi sesuatu perbuatan dan menunjukkan bahawa si nafsu ammarahnya telah pun dapat dia kalahkan. Ini tanda dia lah. Tanda ketika mana kita berada di tahap yang kedua, nafsu yang dalam keadaan menyedarkan kita. Betul. Kena dalam hidup ni dia kena buat pahala, dia kena buat kebaikan, dia kena jauhkan mana kata perkara yang menjadi maknanya dosa. Tapi kadang-kadang kesedaran tu dia tak kekal lama. Ada lagi keinginan dalam diri dia nak buat benda-benda yang tak elok. Susah juga kadang-kadang berasa nak tinggalkan kejahatan yang selama ni dia dah buat. Kadang-kadang dia berasa mana kata nak melakukan juga kejahatan tadi. Cuma bila mana kata dia buat, timbul penyesalan. Timbul rasa maknanya bersalah dalam diri, dalam jiwa, dalam keadaan ini tingkat yang kedua. Namun adalah sedikit kebaikan daripada pertama tadi. Yang pertama tu dia tak kira dah baik buruk, dia kira kata membujur lalu melintang patah aja. Tak ada kira apa dah. Maka yang kedua ni adalah sikit-sikit tersilap, dia mana kata mengakui kesilapan dan dia dalam keadaan berusaha untuk melaksanakan apa juga perkara yang baik. Maka inilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qiyamah pada ayat yang kedua. Bila mana kita disebut dalam apa yang bermaksud, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah daripada kematian. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Tengok dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Situlah mana kata yang Allah sebut sebagai persoalan yang kedua ini yang dinamakan sebagai nafsul lawamah. Dalam keadaan maknanya perkara tadi merupakan perkara yang memberikan
kesedaran kepada maknanya orang yang memiliki nafsu tadi, tapi dalam keadaan kadang-kadang dia masih lagi cenderung untuk melakukan kejahatan. Baik, maka pada ketika orang tadi memiliki nafsu lawamah ini, maka timbul perebutan di antara nafsu dan juga akal. Waktu tu dia berlaga baik buruk, kedua-dua ni bertarik. Baik. Maka nafsu mengajak kepada kejahatan dan akal mengajak kepada kebaikan. Lalu orang yang memiliki nafsu lawamah tadi belum lagi dapat berbuat keputusan untuk melakukan kebaikan. Ia seperti daun lalang ikut ke mana arah angin bertiup. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, maka dia boleh saja melakukan kejahatan lagi sesudah dia berbuat kebaikan. Kadang-kadang dia ke tempat ibadah, kadang-kadang dia ke tempat maksiat, hatinya sentiasa merintih kepada Allah. Bila tidak dapat melawan nafsu yang mengajak berbuat kemaksiatan, atau tidak dapat istiqamah dalam melakukan kebaikan. Tapi dalam keadaan maknanya masih ada dalam keadaan maknanya peringkat baru lah. Waktu tu dia dah biasa dah buat kejahatan, ni tiba-tiba nak tinggal satu perkara yang menjadi kebiasaan bukan senang. Satu benda yang kita dah buat lama tiba-tiba nak ubah, yang kita istilahkan pada hari ini norma baharu. Bukan senang tak. Biasanya kita sembahyang dekat-dekat, tiba-tiba jauh-jauh. Pasal itu imam dia jarang dah kata rapatkan saf. Dulu dia kata tolong rapatkan saf. Sekarang ni kalau cakap pun tolong jarakkan saf katanya. Tak payah nak cakap gitu. Dan sudahnya kita cakap apa pun. Dalam keadaan kata benda-benda baru ni kadang payahlah. Maka bila orang tadi dah tinggalkan benda-benda yang biasa dia buat tu, maka dia nak mula baru balik, makin payah. Maka dia jadi susah, dia jadi payah, dia jadi mana kata satu bebanan dalam diri. Tapi ketika mana ada kesedaran tadi, kata para ulama, maka nafsu lawamah ini ialah nafsu yang perlu dididik dan juga ataupun ditarbiyah. Jadi tak kenalah bila dah kita ada di peringkat ni, sekurang-kurangnya kita dah keluar daripada peringkat yang pertama tadi. Bermakna kita dah berada di jalan untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kebaikan tadi dia tak datang begitu saja. Dia kena usaha, dia kena ikhtiar. Jadi orang yang berada di peringkat yang kedua ni, dia kena banyak mana kata mendidik, mana kata diri dia, mendidik jiwa dia. Di mana peringkat ini perlu teruskan mujahadah dalam melawan kehendak nafsu tadi. Tolaklah kehendak-kehendak yang jahat yang disukai oleh diri, walaupun jiwa berasa berat, berasa menderita. Memanglah sakit, maklumlah melawan nafsu sama seperti melawan diri kita sendiri. Jadi dalam keadaan memang payah peringkat mula, bila kita nak keluar daripada kebiasaan yang kita buat, nak keluar daripada perkara-perkara yang menjadi rutin dalam hidup ini. Ketika mana orang tadi biasa buat maksiat, tiba-tiba nak suruh dia keluar, nak suruh dia berhenti, satu benda yang berat. Tapi apapun maksiat tadi memberikan kerugian kepada kita, maka tak kita kena didik hati, didik jiwa dan seumpamanya. Jadi ketika mana cara kata para ulama untuk kita mendidik jiwa kita, mendidik diri kita tadi, maka nafsul lawamah ini dapat mana kata apa yang ada dalam nafsu lawamah ni dapat diatasi dengan menambah ilmu. Dalam keadaan bila mana kata kita berlawan, maknanya antara baik dengan buruk, bertolak tarik di antara maksiat dengan ketaatan. Jadi mudah-mudahan dengan kita menambah ilmu, memberikan maknanya kesedaran, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan, khususnya ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain. Dengan ilmu itu mudah-mudahan dapat kita menyuluh mana yang halal, mana yang haram, mana yang berpahala, mana yang berdosa, mana jalan ke syurga dan mana jalan ke neraka. Bila sudah terdidik dengan ilmu tadi, maka mudah-mudahan dapatlah kita beramal sedikit demi sedikit, dan nafsu yang ada mula terdidik jadi baik sedikit dari sebelumnya. Maka nafsu yang mana kata ketika mana kita dapat berada di peringkat yang kedua ini, maka kita akan berada di peringkat nafsu yang ketiga yang agak lebih baik, yang dinamakan sebagai nafsu mulhamah. Maka bila dah dapat mana kata
duduk di peringkat yang kedua tadi, dalam keadaan kita usaha, dalam keadaan kita ikhtiar, dalam keadaan maknanya kita mencuba memperbaiki diri kita daripada sehari ke sehari jatuh melakukan dosa, maka kita tak terus beristighfar kepada Allah, lalu berusaha mana kata mengatasi dosa tadi dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka mudah-mudahan kita sampai ke peringkat yang seterusnya pula, yang dinamakan sebagai peringkat yang dinamakan sebagai nafsu mulhamah. Peringkat yang ketiga. Jadi dah naik nombor 1 tadi, yang peringkat asas, kemudian kita ubah jadi nombor 2, kemudian kita ubah jadi nombor jadi nombor 3. Baik, dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang nafsu ini dalam firman yang bermaksud dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah memberikan ilham, tu mulhamah tadi tu, memberikan sesuatu kepada jiwa tadi, jalan kebaikan dan juga jalan melakukan kejahatan. Baik, maka di peringkat ini kata para ulama, rupanya baru nampak jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menunjukkan jalan, maka cara Allah hendak menjadikan seseorang itu inilah cara Allah hendak menjadikan seseorang itu baik. Ini yang Allah sebut, yang Nabi kata dalam sebuah hadis yang sahih, dan Nabi kata man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau kama qala, siapa yang Allah nak beri dia ruang untuk dia menjadi baik, untuk dia mendapat kebaikan, maka Allah beri dia ruang untuk memahami persoalan-persoalan dalam agama. Ketika itulah bila duduk nombor 2 tadi, kena selalu berilmu, kena selalu mana kata mencari petunjuk dan hidayah, maka dia datang peringkat yang ketiga ni, ketika mana Allah memberikan ilham kepada dia tadi untuk melaksanakan kebaikan. Jadi begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Maka ketika itulah dia dapat maknanya melaksanakan kebaikan, baru nampak ruang dia, baru dah dia boleh dah, bila dah di peringkat dah biasa balik melakukan kebaikan, maka barulah dia dapat mana kata nak melakukan kebaikan-kebaikan yang sepatutnya dia buat. Lalu bagaimana rasa hati orang yang memiliki nafsu lawamah ini? Jadi kalau peringkat orang yang nafsunya amarah ada, dia punya sifat tersendiri. Orang yang ada dalam keadaan nafsu lawamah tadi ada sifat tersendiri, maka bagaimana pula sifat orang yang memiliki nafsu lawamah ni? Baik. Iaitu apabila hendak berbuat amal kebaikan dia terasa berat, maka dalam keadaan bermujahadah dia berbuat juga kebaikan-kebaikan tersebut kerana sudah mula takut kemurkaan dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bila berhadapan pula dengan maksiat, hatinya masih berasa rindu untuk melakukan maksiat, tetapi hatinya dapat melawan dengan mengenangkan nikmat di syurga. Kerana itulah perlu belajar tentang syurga dan neraka, kerana mudah-mudahan dia dapat membantu orang yang bernafsu mulhamah ini untuk bermujahadah. Jadi dalam keadaan dia cuba, dalam keadaan dia dah boleh dah nak melawan. Tadi dalam keadaan yang kedua tadi, kadang-kadang dia tak lawan pun, terasa nak buat, dia buat juga, lepas tu nyesal pula. Maka yang ketiga ni dalam keadaan ada lagi tarikan itu, ada lagi maknanya ajakan nafsu untuk melakukan kejahatan, ketika tu dia dah mula boleh. Dia dah mula makna kata dapat mengatasi ajakan tadi, dalam keadaan dia dah kenal apa yang disebut sebagai persoalan syurga dan neraka. Pasal itulah di antara kata para ulama diterangkan kenapa persoalan neraka dan syurga diterangkan oleh Allah untuk memberikan pemahaman kepada manusia supaya mudah-mudahan manusia tadi meninggalkan sesuatu yang merugikan dan mencari sesuatu yang menguntungkan diri dia sendiri. Jadi kerana itulah perlunya kita nak kena belajar berkaitan dengan persoalan syurga dan neraka ni. Mudah-mudahan dia menjadi penghalang, menjadi pembimbing untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma dalam hati orang yang mempunyai sifat nafsu mulhamah ini, masih banyak sifat-sifat yang mazmumah.
Sifat-sifat keji tu, jenis tu masih banyak lagi lah. Ada benda dalam duduk, takabur dalam diri, dengki, macam-macam tu ada lagi lah. Pasal benda tu dah ada pada mulanya. Tak? Maka dia sudah, mana kata cumanya, dia sudah dapat mengenali penyakit yang ada dalam diri dia tadi. Dia tahu dirinya ada sifat sombong, riak, pemarah, dendam, hasad, dengki. Cuma dia belum begitu mampu untuk mengatasi dan melawan sifat-sifat tadi. Belum cukup ada kekuatan, dan dalam masa itu dia cuba beribadah dengan cara bersabar. Tapi dalam keadaan itu pun kena teruskan juga. Kena kita teruskan, maknanya usaha untuk melawan, mana kata nafsu-nafsu ni ataupun perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam diri. Jadi bagaimana hendak melawan penyakit hati orang yang ada dalam melawan penyakit hati yang ada dalam diri orang yang berada di peringkat nafsu mulhamah ni. Jadi dalam keadaan kita dah duduk di peringkat yang ketiga, tapi masih lagi ada gangguan-gangguan, masih lagi ada perkara-perkara yang tak elok, maka bagaimana kata nak bersihkan? Lalu kata para ulama, oleh kerana ia didorong oleh nafsu dan syaitan, maka hendaklah mengamalkan zikir-zikir dan wirid-wirid yang tertentu, sebab syaitan dan nafsu hanya tunduk kepada tuannya sahaja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sentiasa berwirid dan berzikir, barulah dapat mudah-mudahan kita merasai Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kita. Maka begitu juga dalam keadaan boleh berusaha untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Jadi bila mana kejahatan tadi datang daripada syaitan, datang daripada perkara-perkara unsur-unsur yang tak baik, maka untuk menghindarkan diri daripada perkara tadi, lalu ulama menyatakan ketika tu kita kena beramal dengan zikir-zikir dan wirid-wirid yang tertentu. Itu di antara mungkinlah kot orang yang beramal dengan zikir-zikir tadi, ada pada diri dia tadi zikir-zikir tiap-tiap hari, yang ini berapa banyak, hari ini berapa banyak. Walaupun perkara tu dia tidaklah sebut sebagai satu kewajipan, tapi sebagai satu usaha dia, kerana dia tahu dah dalam keadaan kalau dia lalai daripada berzikir, maka nafsu akan mengajak dia melakukan kejahatan. Jadi mudah-mudahan ketika mana banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan sentiasa membantu dia mengatasi kehendak-kehendak nafsu yang ada. Baik. Jadi bila mana penyakit-penyakit hati tidak dapat diatasi, dan segala sifat yang mazmumah yang keji itu sudah pun tiada lagi, maka barulah Allah datangkan satu rasa kemanisan dalam hatinya dalam beribadah, juga berbuat kebaikan, dan akan timbul rasa benci dengan kejahatan. Maka itulah dia petanda dia telah meningkat ke taraf nafsu yang lebih baik, iaitu nafsu yang disebut sebagai mutmainnah ataupun nafsu yang tenang. Maka dalam keadaan mana kata dia naik sikit. Nanti insyaAllah kita akan kata bincangkan pula peringkat yang keempat ni. Jadi bila mana perkara-perkara yang menjadi halangan kepada diri kita ni tadi dapat kita atasi sedikit demi sedikit, maka ketika itulah kita berada dalam keadaan mudah-mudahan dapat berusaha dan berikhtiar mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan. Kerana itu di antara halangan, di antara maknanya persoalan yang menjadi penyebab manusia ni tak dapat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu tak kira lagi persoalan mana kata syaitan, tu tak kira lagi persoalan yang diistilahkan oleh para ulama dalam kitab-kitab tasawuf sebagai dunia tadi. Banyak sebenarnya halangan-halangan yang perlu untuk kita atasi, tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan petunjuk, dengan bimbingan para ulama, dengan berdasarkan kepada apa yang kita sebut sebagai ilmu tadi, mudah-mudahan kita boleh berusaha dan berikhtiar. Paling tidak kita tidak menyerah kalah, tapi ada usaha dan ikhtiar untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga ruang masa untuk kita terus dapat berkongsi pandangan para ulama, bimbingan mereka, tunjuk ajar mereka dalam usaha kita berusaha dan berikhtiar untuk mencari jalan bagaimana menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan ada kebaikan yang terhasil daripada apa yang kita usahakan, sama ada dalam kehidupan yang bersifat sementara di atas muka bumi ini maupun dalam kehidupan yang bersifat kekal di akhirat kelak,
insya-Allah. Jadi untuk itu kita sama-sama tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.